Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Oh, tak nampak macam besar air tu. Tak ada Okey, cantik. Okey, sebelum tu macam biasa kekal tenang sentiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Suara sikit clear, gambar sikit, insya-Allah sikit akan cuba buat yang terbaik untuk korang. Okey, yang belum subscribe sikit ni channel YouTube, macam biasa subscribe guys. Tak susah pun. Nampak tak? Okey, cantik Okey. So macam perdana Wisik ni dia datang Silap. Perdana SE sebab tu hit ada satu je. Kalau Wisik ada dua. Okey. Minta maaf macam biasa. Ada pengarah kalau bagi tahu dekat sikit tadi. Lupa sikit, sibuk. Okey. So macam owner ni dia ada cakap kat sikit, dia ada dua penyakit untuk kereta dia ni. Di mana penyakit yang pertama ada masalah 3 silinder. Okey, 3 silinder tu macam mana? Kereta 3 silinder ni selalunya orang akan cakap kereta macam semput-semput. Bahasa Melayu senang kan, semput-semput. Cari kat Google semput-semput tu apa. Okey, nanti jumpalah penyakit kereta semput-semput. Semput-semput tapi jumpa sikit kan. Okey. So, masalah yang kedua pula makan minyak hitam. Masalah pertama tadi semput, masalah kedua makan minyak hitam. Korang kena faham semput-semput macam mana keadaan semput-semput. Okey, faham tak? Tak pernah tengok lagi, tak pernah jumpa sikit lagi. Tak pernah jumpa subscribe Okey, cantik. Okey. Masalah kedua makan minyak hitam. Okey, macam isu kereta dia ni, sikit tak ada istilah buat video mempertikaikan ataupun siapa-siapa yang buat tentang kereta. Kita semua sama. Kita manusia, seorang pemen mesti ada kelemahan, ada kekurangan. Macam sikit ilmu yang serba kekurangan. Silau mata. Okey. So, macam contoh perdana SE ni, dia ada masalah dua perkara tadi dan sikit dah angkat head kereta dia. Sebab apa sikit angkat head? Sebab sikit nak kenal pasti masalah macam mana kereta dia ni. Tak semudahnya sikit terus nak angkat head kereta orang. Bukannya kos RM3-4, kos dia tinggi. So, bila kita nak cari punca penyakit, kita akan cek dan dah jumpa pun penyakit dia. Di mana sejarah kereta dia ni, Sikit sendiri tanya owner. Dan owner dah cerita benda yang betul. Maknanya cerita, Sikit nak, bila Sikit tanya owner nak, Sikit nak owner kerjasama dengan Sikit cerita benda yang betul. Apa terjadi sekalipun, korang kena cakap betul-betul dengan pomen. Bukan Sikit pun. Pomen lain kalau tanya, tolong jujur dengan pomen tu. Sebab diorang nak dapat information dan apa yang perlu kita orang yang akan cek balik kereta ni. Tak semudah macam korang rasa. Kalau bila korang cakap tak betul sekian, pomen akan jadi pening kepala nak cek masalah. Apa masalah kereta ni? Owner cakap baru tukar tayar belakang, tiba-tiba makan minyak hitam. Kan jauh tu. Contoh. Jangan marah pula. Okey. So, Sikit angkat head dia. Yang pertama, ada masalah makan minyak hitam. Kereta dia ni, Sikit tanya owner cakap dah buat top overhaul. Owner dah buat top overhaul. Macam mana top overhaul? Dia orang angkat head, buka oisam, tukar piston ring, tukar conduit bearing. Tak tahu sama ada conduit bearing dia tukar ke tak. Tapi senang je kita nak tahu, di mana kalau buat top overhaul, mesti ada masalah makan minyak hitam. Jarang orang buat piston ring sebab air panas. Tak ada. Air panas boleh skim head je. Faham? Ikut step. Tahu sebab dan punca dia. Itu yang kita nak tahu sebenarnya. Macam tu. Silau jadi hijau. Kalau tutup mata jadi hijau. Nampak? Okey. So, bila Sikit angkat head kereta dia ni. Okey. Dia cakap dia dah buat. Okey. Sikit pun kita hadam je. Apa orang ni cakap, kita akan iakan je. Macam tu. Okey, Dam. Okey. So, semasa Sikit angkat head kereta dia ni, buka je rocker cover. Rocker cover korang tahu kat mana? Okey, dekat pembukaan atas daripada head, silinder head. Inilah silinder head dia. So kat sini, cuba tengok dekat-dekat. Video ni bukan mempertikaikan, cuma untuk bagi korang apa orang cakap supaya korang dapat tahulah sedikit walaupun korang tak boleh buat sekalipun. Okey? So kat sini kalau kita tengok pembakaran kereta ni memang betul. Okey? Memang dah angkat head dan juga skim head. Okey, ni contoh dia bekas skim head
Cuba tengok kat sini. Okey, nampak kat sini? Ini pembukaan yang tak kena kat head gasket. So kalau kita tengok clear, cantik, bersih macam ni, bermakna head ni dah skim. Okey, nampak? Itu yang pertama sikit nampak. Permukaan valve dia, orang kata tak ada lah betul-betul bersih, tapi nampak bersih dia. Nampak betul-betul bersih. Nampaklah ada kesan-kesan ni, kira orang kata karbon yang betul-betul melekat. Tapi kalau pemain tu raja, insya-Allah dia boleh cuci lagi bersih pada ni. Okey? Petikai, tolak tepi. Sikit hanya menceritakan tentang masalah kereta ni. Korang kena faham. Okey, nampak ni bekas dia kena potong. Okey, sebab apa dia potong head? Kemungkinan besar pemain tu tak nak kerja 2 kali ya, ataupun ada masalah makan air ataupun temperature pernah panas sebelum ni. So bila skim permukaan dah rata, blok besi. So tak ada masalah. Dia skim head dah settle. Tapi bila sikit tengok bahagian hujung ni pula. Okey, permukaan hujung ni pula. Ni permukaan skim, ni permukaan rata skim. Permukaan luar daripada tempat skim. Kalau sikit rasa pakai jari sikit, tak logik untuk sikit nak skim lagi. Sebab dah rata. Bila dah rata, kalau andai kata sikit skim lagi, memang sikit cari naas lah. Memang cari penyakit lah, senang cerita. Nampak gambar tu? Jelas. Cantik. Memang nampak rata. Cuba tengok dari sudut tepi dah. Tepat tangan aku. Cuba tengok. Memang nampak dia sebaris. Bila mesin shock potong lagi, habis dia akan kena kat permukaan ni. Bila dah kena permukaan ni, head ni buang. Okey? Bila head terlampau rendah, boleh menyebabkan kereta dia akan jadi 3 perkara. Okey, semput, kompres tak cantik, timing gila. Itu akan terjadi dekat head ni. Akan datang lah kalau buat. Okey. Kalau tengok sistem pembakaran, ni nombor puli. Ni puli 1, 2, 3, 4. Apa perbezaan antara kesemua lubang kompres? Okey, cuba tengok betul-betul. Nampak tak Idang? Tunjuk satu sini. Bagi dia orang tengok, bagi dia orang kenal, bagi dia orang tahu sedikit tentang kereta. Okey? Knowledge, orang kata knowledge. Sikit tak tahu maksud dia apa. Apa ni? Betul lah. Ilmu tu. Okey. Cakap pandai tapi tak faham kan. Okey, kalau kita tengok piston nombor 4 ni, dia hitam. Macam mana boleh hitam? Nampak tak dia terlampau hitam kan? Permukaan dia hitam sangat. Kalau kita tengok yang lain, nombor 1, nombor 2 okey sikit, nombor 3 agak hitam, nombor 4 terus hitam. Okey, kereta ni dia datang kat sikit, dia ada masalah semput. Ini salah satu punca dia sikit angkat head. Dan punca kedua makan minyak hitam. Walaupun kereta ni dah buat top overhaul, dah tukar pisering, dah tukar valve C, tapi makan minyak hitam juga. Itu situasi yang sikit akan nak explainkan dalam video kali ni. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Macam biasa. Okey, hitam kan? Mana datang punca hitam ni? Spark plug baru tukar. Kalau kita tengok warna putih cantik, tapi nombor 4 ni hitam. Macam mana boleh hitam? Kenapa boleh jadi macam tu? Sikit ni lambatlah buat kerja. Letak atas meja. Okey. So, kalau sikit pusing head ni. Okey, korang tengok daripada permukaan atas. Nampak permukaan atas, apa yang salah kat sini? Bukan isu salah, bukan mencari salah. Macam sikit cakap tadi, knowledge. Nampak tak? Okey. So ni orang panggil apa? High cam. Camshaft nama dia. Yang sini orang panggil rocker arm. Rocker arm. Selalu pemain panggil dia ni burung. Gerak. Dia ada shim kat sini. Lifter. Aduh, jatuh pula dah. Ni contoh dia. Lifter. Okey, ni ada main cantik Okey, ni. Ada main. Maknanya dah servis. Cantik dah servis. Pandai pula servis kan. Okey, cantik. Ayat petikai terus. Okey, tak. Okey, ni cam. Belah sini kot. Belah sini tak? Betul? Ke belah sini? Belah sini kan? Belah sini. Okey, ni rocker arm sebelah intake manifold. Betul ke? Sebelah ni intake manifold. Sikit nak pasang betul-betul pun tak smooth.
Cuma sikit nak korang nampak aje. Sikit nak bagi korang nampak sahaja situasi dan keadaan. Kadang-kadang korang tengok pun tak faham juga, kan? Supaya korang nampak keadaan rokat arm macam mana. Okey, bila sikit pasang rokat arm belah sini. Okey. Sikit pasang rokat arm belah sini. Dah nampak. Okey. Sekejap Sikit buat satu pemasangan kejap supaya korang dapat tahu punca sebab-sebab jadi macam ni. Masalah kereta ni rokat arm patah. Okey, macam mana rokat arm patah? Ni rokat arm patah. Ni rokat arm yang dah patah. Macam ni. Macam ni kot. Okey, macam ni. Okey dah. Rokat arm patah nombor 4. Tempat di mana yang hitam korang tengok tadi. Nombor 1, puli. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bermakna dia patah kat sini. Sini patah. Macam mana boleh patah? Kita kena tahu sebab kenapa boleh patah. Jaranglah besi macam ni boleh patah. Sebab yang paling meyakinkan adalah tengok sini. Tengok sini. Nampak ni? Jelas. Ni nampak ni apa ni? Thread screw. Nampak? Oh, tu cantik gambar. Ni thread screw. Mana datang thread screw ni? Ni thread screw. Okey, cantik. Okey, nampak? Ni adalah thread screw. Thread screw ni sebenarnya dia duduk dalam rumah ni. Ni dalam rumah ni. Ni rumah dia. Dalam ni. Dia duduk dalam ni sebenarnya. Dia duduk dalam ni. Ni semua tak ada rumah. Cuba tengok dalam dekat-dekat. Cuba tengok betul, memang tak nampak dah. Dah tak ada rumah. Rumah dia dalam lagi. Baru nampak. Okey, ni dah loose. Okey. Terjadinya masalah macam ni sebenarnya bukan cari salah, bukan mencari punca pergaduhan ataupun apa yang sebab korang rasa video sikit ni hanyalah untuk menceritakan sahaja. Okey, macam mana patah? Ini skru ni tak ikat dalam keadaan kemas. Kita sebagai manusia, sebagai majikan, kalau tengok pekerja tengah buat kerja, korang jangan ganggu komponen-komponen penting yang tengah dia buat. Jangan salahkan pemain tu dulu. Maknanya kita tak boleh ganggu part yang penting, yang perlu dia ikat dalam keadaan kemas dan cantik. Faham? Majikan sikit faham. Bos sikit faham, dia bos. Tapi hakikatnya seorang pemain, dia nak ketelitian dalam kerja. Dia tak suka gangguan dalam keadaan komponen-komponen penting. Contohnya ikat cam. Okey, cam ni kalau ikut cam memang ada bacaan torque range. Betul? Okey, memang ada bacaan kilo dia untuk ikat. Tapi kalau pemain expert tak payah pakai pun boleh sebenarnya. Yang pertama, memang lupa ikat. Tak ikat kemas. Nombor 1. Faham? Video hanya menceritakan saja, bukan mempertikaikan. Kalau betul sikit nak pertikaikan, baik sikit cakap nama workshop. Tapi tak. Okey, so hanya sikit menceritakan saja. Yang pertama, memang tak ikat. Sebab tu, thread ni rosak. Cam ni, dia akan bergerak laju. Bila tak ikat kemas, dia boleh kuat tu. Pergerakan ni laju. Berapa RPM korang tekan sikit pun tak tahu. So, bila dia nak menolak spring daripada valve, boleh menyebabkan thread screw rosak. Bukan skru ni lah, rumah dia. Okey, faham Okey, yang kedua. Seorang pemain bila selalu ikat skru. Betul tak? Sikit tunjuk Bukan ajar tau. Sikit bagi korang faham je. Tak ada istilah cakap sikit pandai pun. Sikit hanya menceritakan saja kerja sikit. Sikit pun tak pandai ke sebenarnya buat kerja ni. Sikit pun buat YouTube ni sekadar pandai sembang je pun sebenarnya. Okey. So contoh ni skru yang okey, sikit nak ikat skru mana skru ni. Okey, kalau andai kata korang ada tengah layan video-video sikit ni, korang nak subscribe ke kan, yang nak share ke, pergilah share, tak ada masalah. Sikit memang steady. Okey, bila korang manfaatkan video ni, korang akan faham sedikit tentang kereta. Okey,
kita nak ikatkan cam ni. Tapi sebenarnya, kau pun kena faham ke ikat cam ni sebenar. Kau kena faham. Ikat cam ni sebenarnya memang ada cara dia untuk ikat cam. Bukan sekadar kita nak ikat, kemas cukup. Ikat cam ni bukan orang kata, alah, orang baru kena spana boleh ikat cam ni. Tapi sejujurnya, ikat cam memang ada cara dia. Kita tahu rocker arm ni akan tekan valve. Betul? Bila kita ikat, kita ikut dan lah. Ikat. Dia ada step untuk ikat tengah, pergi tepi. Betul? Bukan ikut dan je ikat, itu satu. Tapi kalau dia expert, dia pandai, tak payah tengok video sikit. Sikit hanya menceritakan saja. Faham Video tu rakam ke tak, Idam? Okey, cantik. Okey. Komen tu. Macam ni tadi. Okey, dia akan ikat. Macam sikit cakap, kalau komen tu dah biasa pegang spana, dia akan dapat satu feel. Okey, tak sampai. Video tu sepatutnya sebelum pada ni. Okey, contoh kita nak ikat cam, betul. Kita kena pastikan cam dalam keadaan free. Kita boleh tengok kat mana tempat permukaan paling free. Dia tak nak dalam keadaan tindih. Kau faham tak sikit cakap ni? Faham tak ni? Maknanya contoh macam ni. Okey. Sekejap. Okey, macam ni kan. Okey, kita nak ikat. Tapi sekarang ni, kita nak ikat bagi dia kemas. Betul, kita akan ikat tengah dulu. Okey, lepas tu kita pun tengok. Boleh tepi sikit. Tapi hakikatnya, korang boleh cari point di mana korang tak payah apa ni orang kata? Tak payah nak ikat. Macam kita nak ikat satu benda tu, besi ni akan bengkok. Dia akan jadi patah tau. Dia akan jadi macam tertekan. Sebab rocker arm tu akan menekan ni. Dia punya cam punya rumah ni. Okey. So kita nak cari tempat dia betul-betul free. Contohnya free lah ni, permukaan rata. Tapi kalau pemen tengok video ni akan faham ke permukaannya rata. Dia akan dapat rumah ikat dalam keadaan cantik. Maknanya kita tak perlu nak ikat sini tak payah. Maknanya kita letak je dah betul. Maknanya tak adalah kita maksa. So cam ni boleh menyebabkan kerat. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, cara ikat kita. Okey. Cara ikat kita pula, contoh sikit ikat satu skru kat sini. Walaupun trik dah rosak, sikit cuba sebab dia ada lagi dalam tu. Okey. Nampak kat sini? Nampak kat sini Maksud yang sikit cakap tadi macam ni. Awai, tolong tanya ada owner depan. Tolong tanya seorang. Tengah buat video bang. Relax bang Okey, faham, cantik. Okey, cantik, terbaik. Okey, macam contoh ni Contoh sikit cakap tadi. Nampak tak ada jarak kat bawah ni dah? Cuba tengok. Ada jarak kan? Nampak ada jarak. Macam mana ada jarak? Sebab apa kita kena ikat pakai spana? Sebab apa? Kita kena ikat pakai spana bagi dia tolak spring ni, betul? Nampak? Macam mana cara kita nak bagi dia cantik? Macam mana? Nampak terangkat ni kan? Nampak dia melengkung, bengkok kan? Itu kena ikat beleng kat sini. Betul? Nampak valve tertolak, betul? Tapi kalau cara yang mudah, seorang pemen tu dia akan tengok kat sini. Tengok belah sini Dam. Tengok belah sini. Nampak tak cam ni yang terangkat ni? Dia tertindih yang tinggi ni. Cuba kalau kita pusing, kita letak kat sini. Tempat yang free. Bukan tempat yang naik ni. Tempat yang free. Contohnya kat sini. Okey, tengok ke depan balik. Nampak tak dia boleh rapat terus? Nampak kita boleh ikat cantik kan? Kan? Sampai je bawah. Boleh ikat. Tapi ni trik dah rosak ni kiranya. Tapi kita dah tak memaksa cam ni untuk tekan. Rocker arm ni untuk menekan spring. Betul? So sampai satu tahap kita nak ikat cam ni. Faham tak? Okey, contoh kita ikat jarak sikit dah. Jarak sikit lagi, jarak. Aku duduk sana sikit, jarak kaku, tunjuk aku. Okey, sikit ikat Okey, cantik, sikit ikat. Balance, sikit ikat. Dah rapat kan? Dah rapat. Okey, dah rapat. So sekarang ni kita rasa kemas. Betul? Kita dapat rasa benda ni kemas. Kita tengok sudut dia, okey, rapat. So kita pun ikat kemas. Okey, kalau kita perasan, masa kita tarik tu, dia akan dapat rasa lembut. Contohnya macam ni. Okey, nampak?
Bila kita tarik tu, kita rasa dah lembut. Tadi keras, lepas tu tiba-tiba lembut macam ni. Dah korang rasa macam ni, dah kemas, abaikan. Memang salah. Memang 100% salah. Sebab kalau dah jadi macam ni, bermakna track alloy tu dah rosak. Contohnya macam tadi. Bila korang dah rosak, korang buka je balik. Korang buka balik, pergi machine shop, panggil dia orang buat tanam tab. Panggil buat skru, terus keluar naik atas. Ikat pakai nut. Settle masalah. Kita pun yakin orang tu jalan jauh bawa kereta orang kan. Sebab kita buat kereta kita macam kereta kita sendiri lah. Kan? Kereta orang tapi macam kereta kita kan. Bagi pinjam kereta tak bagi. Kan? So, okey. Ini masalah yang cam ni sebab 3 sebab tadi yang menyebabkan cam ni putus. Okey? Bukan isu adik pemen. Tak kira siapa pun. Bukan isu petikai tapi itu adalah cara basic yang sikit boleh tunjukkan. Okey, cantik. Okey, kita tahu 3 sebab tadi menyebabkan cam ni patah. Patah dia. Besi patah tak kena gaya. Okey, 3 sebab tadi. Bukan memetikai kan. Okey. So bila cam tu patah, inilah punca dia. Punca macam ni. Dia akan jadi hitam macam ni. Okey, lepas tu masalah yang jacking tadi, yang semput tadi dah settle dah. Sebab kita dah tahu rocker arm patah. So pembakaran tak cantik. Maknanya pembakaran 1, 2, 3. Nombor 4 tak ada. So kereta tu akan jadi 3 silinder lah. Semput-semput kan. Tapi lain pula masalah yang makan minyak hitam kita ni. Dia dah tukar pusing ring guys. Tak settle juga. Mari tengok. Korang jangan petikan termostat Abang kenal termostat bang? Yang tu ada. Dah kenal dah? Bagus. Bagus. Cantik tengok. Okey, abang ajar. Okey, nampak orang dah kenal kat termostat tu. Macam contoh kereta ni tak ada isu pasal termostat. Korang jangan petikaikan termostat. Sikit-sikit termostat jadi isu kan. Mari tengok idam sini. Okey, bahagian atas ni Siki dah cuci bersih menggunakan airbrush. Oh, airbrush. Wire brush. Oh, wire brush. Okey, wire brush. So bila Siki tengok betul-betul permukaan atas piston ni, kita tengok macam cantik lah. Macam cantik lah tapi hakikatnya. Okey, cuba tengok kat dalam ni. Dalam ni dah. Okey, nampak? Nampak? Okey, itulah sebab ataupun punca menyebabkan kereta ni tukar piston ring tak settle. Minyak hitam naik dekat sistem pembakaran. Itulah punca untuk kereta ni. So, punca yang kedua, Siki tengok kat sini. Tangan Siki ni licin sebenarnya. Kalau tak licin boleh. Licin lah. Sekejap. Dah macam ni Mana? Sekejap Tangan licin tak boleh. Sebab orang kena tahu. Kan? Dekat sembang ke tahu kan? Kena kari sikit kan? Letak kari kan? Aduh. Okey. Tak boleh, basah tangan tak boleh. Dia kalau nak check benda ni. Aduh, tak boleh lah. Nampak piston dia? Nampak tak ya? Piston dia. Nampak tak piston dia? Macam mana piston ring tu nak grip? Sedangkan piston dah ke? Okey, kita dah tahu dah. Kereta ni masalah makan minyak hitam berpunca daripada liner block dah besar. Ataupun sebab yang kedua macam biasa thermostat guys. Mesti on dulu buang thermostat. Okey? Cantik Itu sahaja untuk video kali ni. InsyaAllah andai kata korang dah faham sedikit tentang kereta, pergi kedai RM2, beli spana, cari spare part Mr. DIY, beli, repair sendiri. Okey? Kekal tenang, sentiasa berselawat. Cantik ayat tu kan? Kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bye-bye.